Narasumber kita ini akan membincangkan lebih lanjut mengenainya. Pernah kita mendengarkan kenderaan ini mempunyai bateri untuk berjalan. Bukan lagi kereta kontrol tapi kereta kenderaan besar. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Rozali bin Haji Saidon, Pengarah Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga akan kita bersama dengan narasumber yang kedua iaitu Yang Mulia Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, Penolong Pengarah Bahagian Tenaga Lestari Kementerian Tenaga. Untuk pagi ini sedikit sebanyak membincangkan mengenai tajuk kita Electric Vehicle. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik, apa kabarnya untuk hari ini Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, betul kita akan menyentuh sedikit mengenai electric vehicle ataupun kenderaan elektrik ini jadi ia satu perkara yang sama-sama penting untuk kita ni ketahui, apatah lagi jika kalau kita ni lihat ianya mungkin menjerumus kepada kebaikan bagi tenaga ataupun jua bagi dunia kita ni sendiri. Baik, pertama-tama kita akan bersama dengan Tuan Haji Rozali bin Haji Saidon. Tuan, mungkin dapat dikongsikan sedikit di mana ada juga mengongsikan satu projek rintis kenderaan elektrik akan dilaksanakan Tuan. Jadi apakah tujuan dan juga objektif projek rintis ini? Terima kasih. Terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana memberi peluang kepada pihak urustia Jawatan Kuasa Kenderaan Elektrik atau Electric Vehicles Joint Task Force EVJTF mengungsikan inisiatif atau projek kenderaan elektrik di negara Brunei Darussalam. Jawatan kuasa bagi projek atau inisiatif ini ringkasnya EVJTF telah ditubuhkan di antara Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Kementerian Tenaga, dan ahli-ahlinya terdiri daripada ahli-ahli kementerian lain dan jabatan berkenaan, di samping penglibatan oleh agensi-agensi bukan kerajaan, syarikat, persatuan dan pihak swasta dalam memberikan kerjasama secara whole of nation approach mengusahakan projek atau inisiatif ini. Kenderaan elektrik. Kenderaan elektrik adalah jenis kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik. Berlainan dengan kenderaan yang kita ni tahu yang menggunakan minyak atau gasolin sebagai bahan bakar. Penggunaan tenaga elektrik berbanding penggunaan bahan bakar dapat mengelakkan pembebasan gas hijau atau greenhouse gases. Di luar negara juga penggunaan kenderaan elektrik semakin mendapat tempat. Malahan terdapat sasaran untuk menggantikan kenderaan biasa. Seterusnya, izinkan saya meneruskan. Cadangan ialah untuk memulakan inisiatif dengan satu projek rintis bagi tempoh 2 tahun. Sasaran ialah untuk mencapai 60% kenderaan yang dijual di negara ini adalah kenderaan elektrik menjelang tahun 2035. Satu sasaran yang agak mencabar, yang memerlukan sokongan padu semua pihak, terutama sekali orang ramai selaku pengguna. Antara lain tujuan atau objektif projek rintis kenderaan elektrik ini adalah memperkenalkan kenderaan elektrik di negara ini, mengetahui isu-isu berkaitan dan menyediakan pelan tindakan, mewujudkan kesadaran social awareness dan mempromosikan faedah EV ataupun electric vehicle kepada orang ramai, menarik minat orang ramai yang untuk membuat peralihan, mengumpul data dan maklumat, mempersiap tindakan kehadapan yang lebih mantap. Di penghujung projek rintis ini, insya-Allah selepas 2 tahun, hasil daripadanya akan dinilai untuk menyediakan tindakan jangka masa lebih panjang, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itu antara pengungsian daripada Yang Mulia Tuan Haji Rozali bin Haji Saidon, Pengarah Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Semua ini adalah semata-mata kalau kita lihat Mas Ayu, adalah semata-mata untuk menjaga alam sekitar kita ini. Di mana kalau kita fahami di negara Brunei Darussalam, kehijauan itu masih lagi dapat kita saksikan masih banyak di negara kita ini. Dan untuk selanjutnya Ya, di sini saya ingin mengajukan soalannya kepada Tuan Abdul Salam dari Kementerian Tenaga
Yang mana seperti yang Muhammad cakapkan tadi, Tan Nik, cuba menjaga alam sekitar, Tan Nik. Jadi di sini apakah sumbangan yang akan diperolehi daripada Tan Nik menggunakan kenderaan elektrik, Tan Nik, yang mana akan menjurus kepada langkah-langkah pengurangan perubahan iklim secara keseluruhannya, Tuan? Terima kasih. Sukacita merujuk kepada sidang media bagi Majlis Pelancaran Projek Rintis Kenderaan Elektrik yang berlangsung pada 18 Mac 2021, di mana Yang Mulia Tuan Najib Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga, yang juga selaku pengerusi jawatan kuasa eksekutif perubahan iklim, telah pun menjelaskan bahawa kereta elektrik adalah salah satu daripada 10 strategi utama di dalam dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam yang telah pun dilancarkan pada 25 Julai 2020, iaitu tahun lepas. Sebagaimana yang telah pun diterangkan oleh Tuan Najib Rosali tadi, sasaran bagi kereta elektrik dalam dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam adalah untuk meningkatkan jumlah kereta elektrik hingga 60% daripada jumlah penjualan kenderaan tahunan menjelang tahun 2035. Daripada jumlah sasaran tersebut, kira-kira 0.23 juta tan karbon dioksida akan dapat dielakkan, yang mana ianya sebanding dengan penanaman pokok sebanyak 4.6 juta pohon. Ya. Ini adalah merupakan sumbangan yang sangat besar kepada langkah-langkah pengurangan perubahan iklim seiring dengan wawasan Brunei 2035, dan dalam masa yang sama, inisiatif ini juga adalah salah satu elemen ke arah mempromosi keselamatan, kedayatahanan dan kemakmuran ekonomi melalui pendekatan rendah karbon bagi melindungi alam sekitar di negara kita ni, Brunei Darussalam. Baik, Tuan Najib Rosali, biasanya kalau kita ni mendengarkan, pernah orang mendengar mengenai kereta hybrid di mana ada gasolin dan juga elektrik. Jadi kalau mengenai kereta elektrik ini memang ada yang terasa janggal, dan pastinya juga pasti ada juga yang tertanya-tanya, banyak persoalan mereka. Jadi mungkin Tuan Haji dapat kongsikan bagi mereka lah bila dan juga di mana pelancaran projek rintis kenderaan elektrik ini akan diadakan, dan mungkin ada program yang diselitkan dalam pelancaran tersebut. InsyaAllah. Terima kasih. Seterusnya menjelaskan bahawa seperti mana juga sidang media yang diadakan pada 18 hari bulan Mac yang lalu, Majlis Pelancaran Projek Rintis Kenderaan Elektrik ini akan diadakan pada hari Khamis 25 bulan Mac di Bredex Hall 2. Jerudong selama 4 hari bermula 25 hingga 28 Mac. Iaitu jam 10 pagi hingga 9 malam setiap hari kecuali hari Jumaat, iaitu 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 9 malam. Pelancaran akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, disertai oleh menteri-menteri yang berkenaan dengan climate change. Tema atau slogan ialah Driving Towards a Greener Nation dan atau memacu ke arah negara lebih hijau. Antara lain, program pelancaran projek rintis ini mengandungi mini simposium melibatkan agensi kerajaan dari luar negara dan dalam negara seperti negara Malaysia dan Singapura, Persatuan Peniaga Automobil Brunei BATA, dalam inisiatif perancangan masa depan kenderaan elektrik di samping mengundang amalan terbaik luar negara. Baik, dan Tuan Haji, ada lagi yang lain-lainnya juga. Ya, ada mungkin dapat dijelaskan. Ada Tuan. beberapa kandungannya masih. Ya, silakan. Masih ada pameran akan disertai oleh kerajaan dan bukan pihak kerajaan dan bukan kerajaan. Pameran kenderaan elektrik ini juga selain elektrik yang tidak menggunakan tenaga bakar oleh pengedar-pengedar kenderaan lain pun ada. Jadi pameran syarikat dalam industri minyak dan gas, syarikat-syarikat teknologi dan kehidupan digital living, serta financing companies.
akan ikut serta. Aktiviti pandu uji test drive bagi kenderaan elektrik juga diadakan. Ya. Kaji selidik mengenai kenderaan elektrik, insya-Allah orang ramai yang ikut serta kaji selidik akan berpeluang mendapatkan cenderahati souvenirs. Kuis dan games juga oleh agensi-agensi kerajaan, persatuan-persatuan dan agensi-agensi swasta berkenaan. Orang ramai akan berpeluang untuk memenangi hadiah utama grand prize, iaitu sebuah skuter elektrik. Wah. InsyaAllah. Skuter elektrik tu. Skuter elektrik. Baik, Tuan, sebelum kita bersama dengan Tuan Abdul Salam, mungkin terlebih dahulu, adakah ianya dibukakan kepada orang ramai? InsyaAllah memang semasa pelancaran mungkin disebabkan oleh kawalan-kawalan COVID-19, pandemik COVID-19, kita masih Terhad, lagi menjaga segala SOP. SOP. Memang orang ramai digalakkan untuk mengunjungi sepanjang 4 hari pameran diadakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Tuan. Ya, Muhammad, yang mana ya projek pelancaran projek rintis dan juga pameran kenderaan elektrik ini akan berlangsung di Dewan Bridex 2 Jurudong bermula dari 25 hari bulan Mac sehingga 28 hari bulan Mac 2021 ya, dan dibukakan pada orang ramai, dan saya pasti Muammar akan berada di sana. InsyaAllah. InsyaAllah, Tuan. Dan juga akan manang elektrik. Skuter elektrik. Baik, itu untuk pertemuan kita di hari ini, di mana sekali lagi di satu wawancara kita ni electric vehicle ataupun kenderaan elektrik. Secara singkatannya EV, Tuan. Di mana insyaAllah akan dapat Auda ikuti lebih lanjut dengan Auda menghadiri akan pameran tersebut yang telah dikongsikan oleh Mas Ayu sebentar tadi. Dan untuk selanjutnya, ya, di sini saya ingin mengajukannya soalan kepada Tuan Abdul Salam. Pasti orang ramai juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi ya mengenai bagaimana untuk mencas kenderaan elektronik ini ya. Jadi bagaimanakah persediaan pihak kerajaan ya daripada sudut penyediaan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik dalam negara? Ya. Salah satu daripada aktiviti utama yang akan diungkayahkan semasa projek rintis ini adalah untuk mengenal pasti lokasi-lokasi strategik di mana stesen pengecasan ataupun charging station kereta elektrik ini akan dipasang mengikut keperluan orang ramai dalam negara kita ni. ya. Pihak kerajaan juga berhasrat untuk memasang stesen pengecasan kereta elektrik ini di setiap daerah di negara ini mengikut keperluan. Sebagai langkah permulaan bagi penyediaan stesen pengecasan tersebut, pihak kerajaan melalui Kementerian Tenaga pada masa ini di dalam rangka kerjasama dengan syarikat pemasaran Brunei Shell iaitu BSM bagi pemasangan sistem pengecasan kereta elektrik tersebut di beberapa buah lokasi di negara ini yang telah pun dikenal pasti. Pihak kerajaan juga akan memberikan peluang kepada mana-mana syarikat swasta dan pemilik-pemilik bangunan komersial bagi pemasangan sistem pengecasan kereta elektrik di premis-premis dan bangunan masing-masing ke arah menggalakkan sekaligus memberikan keyakinan yang kita ni kepada orang ramai untuk menggunakan kereta elektrik di dalam negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Untuk pengetahuan bersama juga di sini ingin saya kongsikan bahawa sebahagian besar teknologi kereta elektrik yang ada pada masa ini juga boleh dicas di rumah-rumah persendirian dengan menggunakan plug biasa melalui kit pengecasan ataupun charging kit yang disediakan bersama dengan kereta elektrik yang dibeli daripada syarikat-syarikat penjual kereta elektrik tersebut. Sehubungan dengan ini, pihak kerajaan juga melalui Autoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam juga akan mengeluarkan garis panduan keselamatan bagi pengecasan kereta elektrik di rumah-rumah persendirian sebagai rujukan kepada orang awam, insyaAllah. So insyaAllah satu hari nanti Muammar dan juga saya ya, Mas Ayu akan mungkin membeli sebuah kenderaan elektronik ya. Jadi mana penting sebetulnya untuk kita ni memikirkan perkara ini semata-mata untuk penjagaan alam sekitar kita ni. Jadi sama-sama generasi di masa akan datang merasai juga kenikmatan yang kita rasai pada ketika ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Tuan Abdul Salam mengkongsikan lebih lanjut.
Ya, macam sekiranya saya ni menetap di daerah Belait, ya, dan saya bertugas di daerah Brunei Muara. Jadinya kalau saya menggunakan kereta elektronik ini, bagi kereta elektrik yang sudah dicas sepenuhnya, berapa jauhkah perjalanan kenderaan tersebut dapat dipandu? Ya. So kadar perjalanan ataupun jarak perjalanan bagi kereta elektrik yang sudah dicas sepenuhnya adalah tertakluk kepada kadar kapasiti kereta elektrik itu sendiri. Secara purata ianya boleh dipandu sejauh lebih kurang 300 km. Ya. Pada dasarnya teknologi kereta elektrik yang ada pada masa ini adalah sangat bersesuaian untuk digunakan dan dipandu di negara Brunei Darussalam. Kerana jarak perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat dalam negara kita ni tidak terlalu jauh. Betul. Ya. Lebih-lebih lagi jika kereta elektrik tersebut cuma dipandu dalam kawasan pusat bandar sahaja. Ya. Jadi rasanya sesuai lah ya kalau kenderaan elektrik ini secara teori berada di negara Brunei Darussalam, dan insyaAllah inilah pentingnya projek rintis kenderaan elektrik akan diadakan sama-sama untuk kita melihat sejauh manakah ianya mampu untuk berada di negara kita ni, Tuan. Baik, kita berbalik pula kepada Tuan Haji Rozali. Tuan, mungkin dapat dikongsikan macam mana ni, ramai ni kan bertanya ni, apa sebenarnya kenderaan elektrik ini? Biasanya kalau lihatnya di bandar atunya, indah jo batahnya. Main apa kenderaan atunya, sekajapnya, indah jo lajunya. Jadi banyak soalan sebetulnya ni mungkin ada bermain di minda penonton kita ni pada ketika ini, Tuan. Jadi bagaimana Tuan untuk mengongsikan ataupun bagaimana orang ramai mengetahui lebih lanjut mengenai maklumat-maklumat terkini mengenai perkembangan pelancaran dan juga projek rintis itu nanti? Terima kasih. InsyaAllah sebarang perkembangan terkini mengenai pelancaran ataupun kenderaan elektrik, orang ramai boleh melawati, melayari akaun Instagram rasmi Brunei EV, BRUNEI EV, atau melayari laman sesawang www.bruneiev.government.bn yang akan diaktivasi nanti. InsyaAllah. Jadi nanti ya. Nanti ya. Baik, insyaAllah itu yang telah pun dikongsikan bersama kita ni pada pagi ini. Jadi di kesempatan ini mungkin dapat ditanyakan kepada dua narasumber kita pada hari ini, kerana kita ni kesutukan masa, Tuan. Jadi kongsikanlah sedikit secara ringkas apakah saranan daripada Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan juga Kementerian Tenaga selaku penganjur bersama pelancaran projek rintis dan pameran kenderaan elektrik yang akan berlangsung di Dewan Beredex 2 Jerudong bermula 25 hingga 28 Mac ini, Tuan. Silakan. Bagi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, orang ramai dilalukan untuk menghadiri acara-acara yang diadakan selama 4 hari dan mengambil peluang untuk mengetahui teknologi kenderaan elektrik dan juga di samping itu untuk sentiasa mematuhi langkah-langkah kawalan penularan wabak COVID-19 yang masih lagi dipantau ketika ini. Baik. Kepada Tuan Abdul Salam. Ya, terima kasih. Kementerian Tenaga selaku penganjur bersama Majlis Pelancaran dan Pameran Projek Rintis Kereta Elektrik ini juga sangat mengeluh-ngeluhkan akan kehadiran orang ramai untuk berkunjung ke Beredex Hall Jerudong untuk menyaksikan secara dekat beberapa buah kereta-kereta elektrik yang akan dipamerkan, sekaligus dapat memahami fungsi teknologi kereta elektrik berkenaan secara mendalam bersama dengan pakar-pakar daripada peniaga-peniaga automobil Brunei iaitu PPAB. Kementerian Tenaga juga ingin membuat seruan agar orang awam akan dapat sama-sama menyokong dan mendukung hasrat kerajaan dalam penggunaan kereta elektrik ini secara berterusan bagi sama-sama melakar jalan ke arah kedayatahanan negara dalam perubahan iklim dan emisi karbon rendah yang juga merupakan sumbangan yang sangat besar seiring dengan wawasan Brunei 2035, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Rozali bin Haji Saidon, Pengarah Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan juga kepada Yang Mulia Tuan Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, Penolong Pengarah Bahagian Tenaga Lestari Kementerian Tenaga, dengan pengungsian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Tuan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.